Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan bab 5 iaitu sistem kewangan. Berikut adalah ringkasan kepada sistem kewangan yang akan kita pelajari selama 4 jam untuk topik ini, iaitu 5.1 sistem kewangan, 5.2 kos pembiayaan dan sumber kewangan, dan akhir sekali 5.3 pengurusan kredit. Istilah-istilah penting dalam sistem kewangan. Dapat beberapa istilah penting yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama, pasaran kewangan. Itu satu tempat di mana penjual dan pembeli berjumpa sama ada secara fizikal atau maya untuk urus niaga jual beli instrumen kewangan. Yang kedua, institusi kewangan. Institusi yang mengutip dana dari individu atau organisasi untuk meletakkannya dalam bentuk aset kewangan. Yang ketiga, instrumen kewangan. Merujuk kepada dokumen yang mempunyai nilai wang atau mempunyai kontrak undang-undang antara dua pihak atau lebih. Yang keempat, perkhidmatan kewangan. Perkhidmatan yang diberikan oleh industri kewangan seperti bank, insurans, broker dan GLC. Government Link Company, GLC. Yang kelima, pengamal kewangan. Terdiri daripada pembekal modal, iaitu investors. Seterusnya, penerima modal, issuers dan perantara, intermediaries, iaitu orang tengah, bank, insurans dan seterusnya. Dan seterusnya, urus niaga kewangan, iaitu satu urusan yang melibatkan urus niaga jual beli instrumen kewangan pada terma dan kondisi yang dipersetujui bersama. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada 5.1, pengenalan sistem kewangan, takrif sistem kewangan. Takrifannya adalah sistem yang membolehkan berlakunya pemindahan dana wang di antara pemberi pinjaman, pelabur dan juga peminjam. Ia juga melibatkan hubungan yang kompleks antara pasaran kewangan, institusi kewangan, instrumen kewangan, perkhidmatan kewangan, pengamal kewangan dan peraturan urus niaga kewangan. Di Malaysia, struktur sistem kewangan terbahagi kepada 3, iaitu pasaran kewangan, institusi perbankan dan badan kawal selia. Okay, kita lihat pula apa yang ada dalam sistem kewangan, especially di Malaysia. Okay, yang pertama, pasaran kewangan terbahagi kepada 4, iaitu pasaran modal, pasaran wang, pasaran pertukaran mata wang asing dan juga pasaran derivatif. Yang kedua, institusi kewangan. Institusi kewangan terbagi kepada 2, iaitu perbankan dan bukan perbankan. Dan seterusnya adalah badan kawal selia. Okay. Ada 3 pihak utama dalam badan kawal selia, iaitu Bank Negara Malaysia, Bursa Malaysia dan juga Suruhanjaya Security. Seterusnya, kita akan jelaskan fungsi pasaran kewangan. Okay. Pasaran di mana dana dipindahkan daripada golongan yang mempunyai lebihan dana, surplus, kepada golongan yang mempunyai kurangan dana atau defisit. Okay, dana tersebut atau wang tersebut dikenali sebagai aset kewangan bagi pemberi pinjaman dan liability bagi peminjam. Di Malaysia, pasaran kewangan terdiri daripada pasaran modal, pasaran wang, pasaran pertukaran wang asing dan juga pasaran derivatif. Berikut adalah, kita boleh katakan, satu carta kedudukan pasaran kewangan di Malaysia. Walau bagaimanapun,
Carta ini tidak menyeluruh. Carta ini tidak menyeluruh, cuma menyentuh kepada topik yang hendak kita sentuh dalam sistem kewangan yang hendak kita pelajari pada AP015 sahaja. Iaitu dalam ketuanya adalah Kementerian Kewangan. Dalam pasaran kewangan, ketuanya adalah Kementerian Kewangan. Dan semua institusi adalah mesti di bawah kawalan Kementerian Kewangan. Kecuali terdapat beberapa institusi yang di bawah kawalan kementerian selain daripada Kementerian Kewangan. Baik. Di bawah Kementerian Kewangan, kita akan ada Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security dan juga LOFSA. LOFSA ini adalah merujuk kepada Labuan Offshore Financial Services Authority, Pusat Pesisir Pantai Labuan. Okay, yang mana kita tidak akan jelaskan yang lebih lanjut dalam silibus kita lah. Baik, di bawah Bank Negara Malaysia terdapat institusi bukan perbankan dan juga institusi perbankan. Dan juga pasaran yang terlibat dalam perbankan adalah pasaran wang dan pasaran pertukaran mata wang asing. Bagi institusi Suruhanjaya Security pula, badan yang terlibat adalah Bursa Malaysia dan pasaran yang terlibat adalah pasaran modal dan pasaran derivatif. Ini adalah kedudukan pasaran kewangan Malaysia. Untuk keterangan lanjut, sila layari laman sesawang Bank Negara Malaysia, BNM. Okey, seterusnya kita akan menjelaskan fungsi-fungsi pasaran kewangan. Okey, fungsi yang pertama adalah kecairan. Kecairan iaitu menyediakan mekanisme untuk jual beli instrumen kewangan dengan lebih cepat dan murah. Jual beli instrumen kewangan dengan lebih cepat dan murah. Okay, senang nak jual beli dan harganya pula berpatutan. Kecairan, itu maksud kecairan. Instrumen kewangan mempunyai tahap kecairan yang tinggi dan boleh diurus niaga dengan cepat. Okay, tahap kecairan tinggi membolehkan security ataupun saham tersebut, security atau saham dijual dengan lebih murah, iaitu dalam lot-lot 100 share atau 1000 share per lot. Okay, ini untuk kecairan. Yang kedua, fungsi sistem kewangan adalah untuk mengintegrasi maklumat pasaran. Menyediakan maklumat berkaitan dengan pasaran kewangan lah. Spesifiknya seperti jangkaan pulangan, risiko, kadar faedah dan juga peserta pasaran. Pasaran membenarkan penjual dan pembeli berinteraksi untuk menentukan harga instrumen kewangan. Memudahkan individu membuat keputusan membeli dan menjual instrumen kewangan. Sebagai contoh, pelabur boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan harga pembukaan, harga penutup, volum jualan, nisbah harga pendapatan yang dibekalkan oleh Bursa Malaysia. Okay. Yang ketiga adalah pertukaran risiko. Risiko kewangan adalah berkait dengan analisis konsep statistik, iaitu mean, variance, sisihan piawai, covariance dan kolerasi, yang menerangkan serakan pulangan di sekitar jangkaan pulangan. Melalui urus niaga jual beli instrumen kewangan, risiko akan bertukar tangan antara penjual dan pembeli. Contoh-contoh risiko kewangan yang ada adalah risiko pasaran, risiko kecairan, risiko kredit, risiko operasi, risiko sistematik dan juga risiko nilai mata wang.
Okey, sekarang kita akan pergi kepada jenis pasaran kewangan. Pasaran pertama yang kita pelajari adalah pasaran modal. Pasaran modal adalah pasaran untuk memperoleh dana jangka panjang yang terdiri daripada pasaran saham dan pasaran bond, ataupun secara Islaminya kita panggil pasaran suku. Pasaran ini juga memindahkan sekuriti jangka panjang yang diterbitkan kerajaan dan badan perdagangan swasta kepada pelabur. Instrumen kewangan dalam pasaran ini berisiko tinggi, tetapi mampu memberi pulangan yang tinggi kepada pemegang instrumen. Kebanyakan firma menggunakan pasaran modal untuk mendapatkan dana bagi pelaburan jangka panjang. Contoh pelaburan jangka panjang adalah pelaburan dalam loji, dalam teknologi, dalam mesin. Okey. Peserta-peserta pasaran dalam pasaran modal terdiri daripada pelabur, bank dan syarikat insurans. Contoh-contoh pasaran modal di Malaysia adalah MSEB, Malaysian Stock Exchange Berhad, Nasdaq ataupun Malaysian Exchange of Securities Dealing and Automated Quotation. Dan contoh instrumennya pula adalah urus niaga kewangan equity seperti urus niaga saham biasa, urus niaga bond. Itulah contoh-contoh dalam pasaran modal. Baik. Fungsi pasaran modal pula yang pertama adalah pergerakan tabungan. Pelaburan modal merupakan sumber terpenting menggerakkan dana yang tidak aktif dalam kitaran ekonomi. Dengan cara itu, dana yang tersimpan dapat digerakkan ke dalam pelaburan yang betul. Fungsi yang kedua adalah peluang pelaburan. Pasaran modal mampu meningkatkan sumber dana untuk jangka panjang. Oleh itu, pasaran ini menyediakan peluang pelaburan kepada orang awam dan institusi untuk melabur dalam instrumen jangka panjang seperti saham, bond, unit amanah dan lain-lain yang menjanjikan pulangan dalam bentuk kadar faedah, dividen dan juga keuntungan modal. Baik, pasaran yang kedua yang kita akan pelajari adalah pasaran wang. Pasaran wang adalah pasaran di mana instrumen kewangan jangka pendek. Maksud jangka pendek iaitu kurang daripada setahun. Okay. Urus niaga adalah berdasarkan peranan sistem perbankan. Instrumen kewangan dalam pasaran ini lebih cair dan mempunyai perubahan harga yang rendah. Okay. Siapakah peserta-peserta dalam pasaran ini? Sebagai contoh adalah bank perdagangan, syarikat kewangan, bank pelaburan dan lain-lain lagi. Okey, contoh-contoh instrumen pula yang berlaku pada pasaran wang adalah bil perbendaharaan, kertas perdagangan, unsecured promissory note, dan penerimaan bank dan lain-lain. Apakah fungsi pasaran wang? Yang pertama, membolehkan syarikat memperolehi sumber dana melalui penjualan sekuriti kewangan jangka pendek. Itu melalui bil perbendaharaan, kertas perdagangan. Ini semualah sumber kewangan jangka pendek. Yang kedua, membolehkan pelabur melabur dalam tempat yang selamat disebabkan kadar kecairan yang tinggi dan tempoh matang yang pendek. Okay. Inilah fungsi pasaran wang. Yang ketiga adalah pasaran pertukaran mata wang asing. Definisinya adalah pasaran di mana berlaku urus niaga mata wang antara bank dan institusi kewangan antara satu mata wang dengan mata wang yang lain. Transaksi pertukaran yang dilakukan mestilah tertakluk di bawah Akta Kawalan Pertukaran 1953. Pasaran akan menentukan kadar pertukaran berdasarkan permintaan dan penawaran mata wang. Kadar ini dipengaruhi imbangan dagangan, dasar bank pusat
dasar ekonomi, inflasi dan lain-lain lagi. Peserta-peserta pasarannya pula adalah bank pusat, institusi perbankan, syarikat tukaran mata wang dan broker tukaran mata wang. Okey, instrumen-instrumennya pastilah mata wang asing seperti mata wang negara US, United States of America, Malaysia dengan mata wangnya RM, Pound Sterling, Great Britain, Rial Arab Saudi dan lain-lain lagi. Fungsi pasaran pertukaran mata wang asing adalah yang pertama, membantu institusi melaksanakan urus niaga pertukaran mata wang. Yang kedua, membantu peniaga dan pelabur-pelabur antarabangsa menukarkan mata wang. Ini adalah contoh-contoh mata wang bagi negara-negara tersebutlah. Okey, sekadar pengetahuan umum sahaja. Baik, kita pergi kepada pasaran yang keempat, iaitu pasaran derivatif. Pasaran ini adalah satu instrumen kewangan hadapan. Kata kuncinya instrumen kewangan hadapan yang menyediakan alat pengurusan risiko yang efektif dan selamat dalam produk komoditi dan kewangan. Okay. Contoh produk komoditi adalah seperti produk pertanian, minyak mentah, emas, kelapa sawit dan lain-lain lagi. Pasaran derivatif menguruskan pendedahan terhadap turun naik kadar faedah, risiko saham dan indeks saham di pasaran hadapan. Contoh pasaran derivatif Malaysia adalah MDEX, iaitu Bursa Derivatif Malaysia. Okay. Instrumen-instrumen contohnya adalah pasaran hadapan, pasaran niaga hadapan dan pasaran option dan pasaran swap. Manakala peserta-pesertanya pula adalah pedagang-pedagang, pembeli komoditi dan bursa saham. Untuk penerangan lebih lanjut akan diterangkan oleh pensyarah tutorial dalam tutorial masing-masing. Fungsi pasaran derivatif. Yang pertama, memberi kemudahan kepada pelabur yang memerlukan alat pelaburan yang inovatif dan fleksibel yang dapat mengambil peluang-peluang dari pasaran global. Yang kedua adalah menawarkan pulangan. Pasaran ini menawarkan pulangan melebihi purata yang wajar dan perlindungan portfolio kepada pelabur. Maksudnya untunglah sekiranya melabur dalam pasaran tersebut